bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia Gempak, satu ulasan yang menarik untuk kita kongsi dan dengar bersama sahabat-sahabat semua tentang dua pemimpin sekarang ini yang sudah pun berpelukan, sudah bercium tangan ya bersama-sama, yaitu Tun Dr. Mahathir dan juga Hadi Awang. Jadi apakah sebenarnya sahabat semua yang ingin saya kongsikan hari ini? Ulasan ini berkaitan dengan mengatakan Tun M adalah ancaman politik negara dan juga ada satu drama terbaru untuk orang Melayu yang sedang direncanakan oleh kedua-dua pemimpin ini. Jadi sebelum saya teruskan sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita Gempak hari ini. Sahabat-sahabat semua, Tun M ancaman politik negara Malaysia, negara kita hari ini. Kenapa sahabat-sahabat semua? Selepas umum bersara daripada politik, ramai gembira mendengar perkabarannya. Di usia senja ini sepatutnya Tun M berhenti bergiat dalam politik. Beri laluan kepada kerajaan hari ini untuk meneruskan tata kelolanya. Kehadiran Tun M dalam dunia politik negara hari ini hanya mengundang keresahan orang ramai. Selepas gagal memulihkan dan membangunkan negara semasa menjadi PM ke-7 dan PM interim, Tun M menjadi satu trauma yang membakar dalam jiwa rakyat jelata. Suka buat kacau katanya. Jadi disebabkan itu Tun M negara Malaysia mengalami pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal. Ekonomi negara terbantu dan rakyat hidup sengsara. Jadi bila dituntut untuk tunaikan janji dalam manifesto, kata Mahathir, manifesto bukan kitab suci, sedangkan janji di awalnya. Manifesto adalah ikrar yang bakal dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir. Katanya lagi, bukan melalui mudah lupa, tapi Tun M yang mudah lupa pada janji dan sumpah ikrarnya kepada rakyat jelata. Seorang negarawan yang dahulunya dihormati, kini menjadi negarawan yang dicaci dan dikeji oleh suara-suara sumbang politiknya. Suara-suara sumbang politiknya hanya dusta dan memecah belahkan bangsa dan negara. Bila diminta untuk mendedahkan kekayaannya, Tun M takut dan pusing cerita. Sama pusingannya semasa diasap untuk mendedahkan sumber kekayaan anak-anaknya. Mahadhirisme yang dahulunya cukup terkenal bersanding dekat dengan amalan nepotisme yang menjadi pegangannya. Tun M orang pertama melakar sejarah membangunkan Malaysia. Banyak yang dicapainya, itu kita tidak boleh nafikan sahabat-sahabat semua. Tapi Tun M jugalah orang pertama yang berjaya menjadikan anak-anaknya jutawan sepanjang kerjaya pemerintahannya. Tapi disebabkan Mukris belum berjaya mewarisi tahtanya sebagai Perdana Menteri, maka segala anasir jahat diperbuatnya. Boboy perlu jadi Perdana Menteri. Itu antara ulasan yang pedas di sana sahabat semua. Anak-anak yang menjadi jutawan. Dalam isu ini sebenarnya Dr. Mahathir begitu marah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga Mahathir ini menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan respon daripada Datuk Seri Anwar itu pula memberikan satu tamparan hebat kepada Mahathir kerana apa yang dinyatakan. Datuk Seri mengatakan jumpa di mahkamah kalau berani, kata saman yang dilakukan oleh Mahathir sebanyak RM150 juta itu. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam satu movie Anwar The Untold Story, juga ada diselitkan tentang pendedahan bailout syarikat, kalau saya tidak silap itu adalah syarikat anak kepada mantan Perdana Menteri ini, juga turut didedahkan di dalam movie itu sahabat-sahabat semua. Jadi saya percaya kerana keyakinan dan juga apa yang Datuk Seri Anwar tahu, dia mahu untuk berjumpa dengan Mahathir ini di mahkamah. Jadi rakyat cukup tidak begitu bersemangat untuk mendengar dan juga melihat pendedahan-pendedahan yang bakal dilakukan di dalam perbicaraan itu kelak. Jadi hari ini Tun M begitu gairah mempolitikkan kedudukan dan kewibawaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau lupa bahawa beliau terlibat sewaktu memohon pengampunan diraja untuk membebaskan Perdana Menteri ketika ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dulu masa bermuslihat.
demi mau bekerjasama dengan PAS. Bila sudah tak sebuluh, inilah yang berlaku sekarang. Jadi sahabat-sahabat semua, ini antara ulasan yang kita boleh nampak bahawa Tun M ini adalah ancaman politik, ketidakstabilan politik di dalam negara kita. Apalagi ditambah dengan satu drama terbaru untuk orang Melayu. Drama sifatnya berkitaran, panjang dan kadang-kala meletikan penonton. Tapi cuitannya tetap membuat penonton tertunggu-tunggu adegan dalam episod seterusnya. Sebahagian berminat untuk tahu jalan cerita, sebahagian yang malang membeli teknik cerita. Muncul seri baru bagaimanapun sekalipun ada yang menanti. Proklamasi Melayu adalah gimik politik yang menjadi candu kepada sandiwara politik tempatan. Sama ada PAS atau Tun M, kedua-duanya sudah mencatat rekod dunia sebagai penunggang Melayu moden yang paling tidak boleh dipercayai. PAS pernah berpeluk cium dengan UMNO dalam proklamasi Muafakat Nasional. Derayan air mata mengiringi doa hamba seluruh Melaya. Akhirnya, PAS mengkhianati UMNO untuk bersama dengan Perikatan Nasional demi kuasa, sahabat-sahabat semua. Wow, itu dia. Ya, jadi mereka sanggup meninggalkan UMNO kerana pada ketika itu mereka melihat bahawa Perikatan Nasional yang lebih dominan dan Perdana Menterinya juga adalah Muhyiddin Yassin yang lebih berkuasa dibandingkan dengan UMNO. Akhirnya mereka mengkhianati Muafakat Nasional yang telah dimeterai bersama dengan UMNO. Bukan sesiapa pun tak tahu UMNO lah parti paling Melayu, tapi tidak cukup untuk nafas dan nafsu politik PAS. Setahu kita, bersatu tolak kerjasama dengan Tun M, maka sokongan beberapa pemimpin bersatu secara individu tidak menampakkan kesepakatan. Persoalannya, apakah PAS buta? Sepatutnya PAS tidak lupa. Tun M menyokong ratifikasi ICED dan status ROM. UMNO dan PAS terpaksa bergabung menghalangnya. Cukuplah sandiwara politik. Ya, apatah lagi Tun M tidak memimpin. Ya, apatah lagi Tun M tidak memimpin mana-mana parti politik. Proklamasi itu hanya menjadi dayang provokasi untuk ganggu gugat dan kelancaran kerajaan perpaduan hari ini. Bila mereka tak beri apa yang Melayu perlu ketika memimpin, lebih arif mereka bersifat untuk memeluk gendang. Dan apa yang Melayu hilang ketika orang lain memimpin. Ya, jadi skrip lama pelakon baharu atau skrip baharu pelakon lama. Apatah lagi skrip lama pelakon lama, ia cuma jadi bahan jenaka yang takkan kemana-mana. Bila tiada modal, ahli politik sekarang sudah tidak lagi tahu berhikmat. Sebaliknya berusaha keras menjual ilusi dalam politik. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, antara ulasan yang saya ingin sampaikan, ya, yang juga saya petik daripada prajurit, ya, yang saya petik daripada prajurit bangsa. Memang terbaik ulasan ini, sahabat-sahabat semua. Yang pertama tadi mengatakan bahawa Tun M adalah individu, ya, yang boleh mengancam politik negara hari ini, dan juga yang terkini yang dimeterai bersama dengan pemimpin PAS, Hadi Awang, musuh seteru utamanya, tapi hari ini mereka berpeluk, bercium tangan bersama-sama untuk membuat satu lagi drama terbaru untuk orang Melayu, yaitu Proklamasi Melayu. Ini adalah gimik politik yang sedang diusahakan oleh kedua-dua pimpinan politik ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak begitu terdesaknya mereka. Walaupun sebelum ini, ya, Tun Dr. Mahathir begitu lantang menyerang PAS, tapi hari ini PAS pula sanggup merendahkan diri menerima demi kelangsungan politik mereka masing-masing. Sebab mereka sedar, ya, mereka mula sedar bahawa rakyat mula tahu apa yang menjadi keutamaan mereka bukanlah agenda rakyat semata-mata, melainkan perjuangan politik individu dan juga parti mereka semata-mata, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, beri komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walaun-Walauntit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.